Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Rozaidah. Okey, kumpulan kami akan membuat satu pembentangan, iaitu pembentangan projek 30% iaitu yang bertajuk penghasilan frasa dalam ucapan harian, merupakan satu kajian kes pemolehan di bahasa kanak-kanak. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Arif Farhan bin Syukor, dan rakan-rakan saya iaitu Amir Zikri bin Husin, Nur Aini Fatirah binti Hashim dan Nur Masturina binti Anwar. Seterusnya adalah Siti Nur Farihah binti Alham. Okey, pengenalan. Okey, perkembangan bahasa ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana pada ketika itulah kita akan mengetahui dan mempelajari bagaimana anak-anak kita semasa proses mereka mempelajari dan menggunakan bahasa. Okey, bahasa ini merujuk kepada satu sistem yang melibatkan proses kognitif, dan bahasa ini juga digunakan untuk menyampaikan satu mesej yang penting kepada individu yang lain. Okey, disebabkan itu kanak-kanak ini dia akan melalui proses pemulihan bahasa secara berperingkat. Sehinggalah kanak-kanak ini mahir untuk bertutur dan berkomunikasi. Okey, menurut Mangata Simanjuntak 1982, pemulihan bahasa ini merujuk kepada penguasaan bahasa oleh seseorang secara tidak langsung dan dikatakan aktif berlaku dalam kalangan kanak-kanak dalam lingkungan umur 2 hingga 6 tahun. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan memfokuskan untuk mengenal pasti jenis praza kerja yang dihasilkan oleh kanak-kanak di bahasa berumur 1 hingga 5 tahun. Seterusnya, menghuraikan faktor yang menyumbang kepada penghasilan praza kerja dalam kalangan kanak-kanak di bahasa berdasarkan teori kognitif. Okey, penyataan masalah dalam projek ini adalah kajian ini secara asasnya memberikan fokus kepada pemolehan bahasa dalam kanak-kanak. Namun begitu, kajian terhadap pemolehan bahasa dalam kanak-kanak ini dilihat agak sedikit sukar kerana kajian ini dia melibatkan proses kognitif di mana proses ini dia berlaku dalam minda seseorang, dan oleh sebab itu kita sukar untuk kita ukur dengan tepat. Okey, seterusnya adalah pemulihan dan penguasaan bahasa kanak-kanak ini dilihat berbeza walaupun kanak-kanak itu berada pada tahap umur yang sama. Dan kajian ini dianggap sukar kerana kajian ini perlu dilakukan menggunakan kaedah penelitian, dan jadi hasil dapatan kajian ini kita tak boleh buat berpandukan teori semata-mata. Hal ini kerana pemulihan bahasa ini berlaku dalam minda seseorang dan berada luar penglihatan kita sebagai manusia biasa. Okey, untuk kajian ini kami mempunyai dua objektif. Yang pertama adalah mengenal pasti proses penghasilan frasa yang dihasilkan oleh kanak-kanak di bahasa yang berumur 1 hingga 7 tahun. Dan yang kedua adalah menghuraikan faktor yang menyumbang kepada penghasilan frasa dalam kalangan kanak-kanak di bahasa berdasarkan teori kognitif. Okey, metod yang kami gunakan ialah kajian ini dijalankan untuk mengaplikasikan kaedah kualitatif sebagai unsur utama dalam kajian berkaitan dengan pemulihan bahasa kanak-kanak ini. Dan kajian secara kualitatif ini merujuk pada satu kajian yang dijalankan dan memerlukan pemerhatian yang teliti ke atas suatu perkara seperti penelitian kajian, iaitu mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pemulihan bahasa, iaitu merujuk kepada dua bahasa kepada kanak-kanak. Seterusnya adalah kami menjalankan pemerhatian kepada rakaman video-video YouTube yang berkaitan dengan fokus kajian kami secara menyeluruh, dan video ini diambil oleh pengkaji dan dibataskan waktu yang tertentu dan dianalisis secara berkala dengan skop yang dibataskan. Seterusnya ialah kami juga menganalisis dokumen seperti jurnal kajian lepas dengan tujuan kajian ini dia tak tersasar daripada objektif yang asal. Seterusnya ialah proses penganalisisan data ini diperoleh berdasarkan video YouTube yang dipilih. Dia melibatkan proses transkripsi pertuturan dan pemerhatian yang dilakukan berulang kali
Hal ini bertujuan untuk kami sendiri untuk mendapatkan data yang menyeluruh. Dan yang terakhir adalah kami menganalisis data kajian dengan kami mengenal pasti kewujudan unsur yang diinginkan. Terusnya kami kaitkan dengan objektif kajian kami. Okey, itu saja pada bahagian saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Seterusnya kita lihat kepada tinjauan literatur yang mana terdapat 3 buah jenis artikel yang telah dirujuk, iaitu yang pertama sebuah penulisan berdasarkan kajian berkenaan penggunaan klausul relatif dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang telah ditulis oleh 3 orang pengkaji, iaitu Nur Sofia Abu Bakar, Rogaya Abdul Razak dan juga Lim Hui Wan, yang mana ia telah diterbitkan pada tahun 2016. Dalam kajian ini, pengkaji telah memberi fokus kepada kebolehan kanak-kanak ini untuk menggunakan struktur klausul relatif dan penggunaan dan penghasilan struktur klausul relatif oleh kanak-kanak Melayu. Dalam hal ini, pengkaji menganggap bahawa pemurolehan struktur klausul relatif ini bersifat developmental ataupun perkembangan berdasarkan peningkatan umur, yang mana semakin meningkat umur, semakin kurang kesalahan yang dilakukan dalam menghasilkan klausul relatif. Dalam hal ini, beberapa ujian telah dijalankan untuk menganalisis kesalahan yang dihasilkan oleh kanak-kanak tersebut berdasarkan kategori tertentu untuk menunjukkan aspek perkembangan dalam pemerolehan struktur klausul relatif. Dalam hal ini, ia merupakan sebuah kajian yang sangat berbeza dengan kajian yang bakal dijalankan, kerana fokus kajian ini lebih kepada penghasilan klausul relatif berbanding dengan kajian yang bakal dijalankan, kerana ia berfokus pada penghasilan frasa kerja, yang mana ia sangat berbeza lah kalau klausul relatif menggunakan kata pancangan relatif, manakala frasa kerja pula fokus pada penggunaan kata kerja. Seterusnya, artikel kedua ini merupakan hasil penulisan oleh Muhammad Nur Syafiq et al. Pada tahun 2019, yang mana mereka telah menjalankan sebuah kajian untuk melihat proses pemurolehan sintaksis seorang kanak-kanak Melayu yang berusia 4 tahun. Dalam hal ini, kajian ini dijalankan berdasarkan teori MLU yang dikemukakan oleh Brown, iaitu ia merupakan sebuah teori yang penting kerana ia dapat menghasilkan analisis data yang lebih tepat dan padat. Kajian ini dilihat mempunyai persamaan, namun begitu kajian ini juga hanya berfokus pada satu golongan kanak-kanak saja, iaitu yang berusia 4 tahun, manakala kajian yang bakal dijadikan ini dapat menunjukkan perbezaan penggunaan frasa kerja dari berdasarkan umur. Dan akhir sekali, artikel yang ketiga, iaitu artikel yang ditulis oleh Nur Nadira Zulkifli dan Vijaya Lachmi Subramania yang telah diterbitkan pada tahun 2018. Kajian yang dijalankan ini adalah untuk melihat hubungan paralinguistik dalam pemerolehan bahasa kanak-kanak. Dalam hal ini, kajian ini merupakan sebuah kajian yang mempunyai hasil penulisan yang terperinci berkenaan pemerolehan bahasa kanak-kanak. Namun begitu, fokus kajian ini hanya berfokus pada aspek paralinguistik, yang mana ia merupakan aspek penting dalam proses pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Namun begitu, kajian ini tidak boleh disamakan dengan kajian yang bakal dijalankan, kerana ia tidak berfokus pada penghasilan ayat ataupun frasa, manakala kajian yang bakal dijalankan ini lebih berfokus pada proses penghasilan frasa kerja. Kajian ini masih boleh dijadikan sebagai sandaran kepada kajian yang bakal dijalankan ini, kerana ia dapat memberikan input bagaimana aspek paralinguistik ini membantu pemurolehan bahasa, seterusnya menghasilkan ujaran ataupun ayat
dalam bahasa tertentu. Seterusnya, kita lihat pula pada bahagian pendekatan teori. Teori perkembangan kognitif telah diperluaskan oleh Jean Piaget, iaitu seorang ahli biologi yang berasal dari Swiss. Jean Piaget telah merumuskan satu teori yang dapat menjelaskan fasa-fasa perkembangan kognitif manusia. Penekanan utama yang dibawa dalam teori ini adalah tingkah laku seseorang telah ditetapkan oleh persepsi dan pemahamannya mengenai situasi yang berhubung dengan tujuan pembelajaran. Menurut Josita Wisman 2020, teori kognitif merangkumi perihal-perihal mental seperti berfikir, mengetahui, memahami dan perihal konsepsi mental yang menjadi penentu kepada tingkah laku manusia. Jean Piaget mempunyai minat untuk melihat pola-pola yang ditonjolkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan respon pengetahuan. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau ingin melihat sejauh mana proses pembentukan pemikiran dapat berkembang dalam kalangan kanak-kanak. Terdapat beberapa konsep asas yang berhubung dengan teori kognitif Piaget, iaitu yang pertama skemata, yang bermaksud struktur kognitif yang berubah untuk membuat adaptasi maklumat baru. Yang kedua, asimilasi, yang bermaksud penerimaan maklumat baru bagi proses penyelarasan dengan skemata yang sedia ada. Dan yang ketiga adalah akomodasi, iaitu pengubahsuaian skemata yang sedia ada untuk menerima maklumat yang baru. Dan yang terakhir ialah keseimbangan, merujuk kepada gabungan antara proses asimilasi dan adaptasi bagi membantu dalam keseimbangan terhadap pengetahuan dan pengalaman. Setiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan pembelajaran yang tersendiri, maka kebolehan dan kepantasan perkembangan kognitif bagi setiap kanak-kanak juga mempunyai perbezaan. Menurut Brunner, terdapat beberapa tahap perkembangan mental yang dinyatakan oleh Piaget mengikut urutan umur. Tahap yang pertama iaitu tahap deria motor. Pada tahap ini, bayi dalam kandungan akan belajar melalui gerakan anggota badan dan koordinasi panca indera dengan persekitaran di sekeliling. Menurut Fatimah Ibda, aktiviti kognitif kanak-kanak akan berpusat pada aspek deria dan gerakan, maka mereka hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan melalui alat deria dan pergerakannya sahaja. Aktiviti deria motor akan terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fizikal sebagai hasil daripada interaksi dengan persekitarannya. Yang kedua ialah praoperasi. Pada tahap ini, kanak-kanak akan mengalami pelbagai hal atau keadaan di luar dirinya dan dapat memahami realiti persekitaran dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Walau bagaimanapun, bentuk pemikiran kanak-kanak pada peringkat ini tidak sistematik dan tidak konsisten serta tidak logik. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka baru belajar untuk menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau apa yang didengar sahaja. Pada tahap yang ketiga iaitu operasi konkret, pada tahap ini kanak-kanak sudah cukup matang untuk mempunyai keupayaan menggunakan pemikiran secara logik dan atau operasi. Selain itu, mereka juga mempunyai kemampuan untuk memahami konsep dan hipotesis dalam konteks dengan mudah. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak sudah mempunyai kemahiran untuk membuat aktiviti seperti menulis dan melukis supaya mereka mengetahui konsep kegunaan setiap alatan tangan yang digunakan. Tahap yang keempat ialah operasi formal. Pada tahap ini, kanak-kanak mempunyai keupayaan untuk berfikir secara abstrak dan mampu untuk menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Mereka mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi dan menurut ke alam semula jadi agar dapat mencapai kesimpulan hasil daripada pemerhatian yang dilakukan. Kebolehan untuk menyelesaikan sesuatu masalah juga dapat dicapai pada peringkat ini, namun kualitinya berasaskan naluri atau kemampuan penjanaan idea sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amir Zikri Husin akan meneruskan pembintangan bagi kumpulan kami. Saya akan membentangkan berkaitan dengan dapatan kajian. Saya akan menerangkan jenis yang pertama iaitu dengan mengenal pasti proses pesanan frasa yang dihasilkan oleh kanak-kanak dui bahasa yang berumur 1 hingga 7 tahun. Terdapat dua jenis frasa yang kerap diujarkan iaitu frasa nama dan frasa kerja berdasarkan video yang dipilih. Penghasilan frasa nama tersebut lebih kepada penjualan kata nama yang bersifat nyata, misalnya dalam bahasa Inggeris, book, play, biskut dan video. Penggunaan kata nama ini juga turut digandingkan dengan golongan kata erti seperti cantik, sedap, besar, kenyang dan penat. Kerana ianya sering digunakan oleh orang sekeliling mereka untuk memberi gambaran secara deskriptif, justru ia kerap diujarkan.
Penghasilan fasa nama ini lebih kerap digunakan oleh kanak-kanak kerana lazimnya kanak-kanak mudah tertarik akan objek nyata. Justru ingatan mereka akan menjadi lebih tajam jika kesukaan tersebut dapat dirujuk pada satu objek yang lain. Kajian yang dijalankan ini lebih fokus pada proses pilihan fasa kerja oleh kanak-kanak yang berumur setahun hingga 7 tahun. Dan pemulihan struktur bahasa ini mempunyai peringkat yang tertentu amnya. Menurut Noh Hasno 2002, 4 peringkat ini terbahagi kepada 4 iaitu yang pertama prabahasa atau menangis, kedua pula merujuk kepada pemulihan fonologi, pemulihan morfologi dan akhir sekali ialah pemulihan sintaksis. Keempat-empat peringkat ini pula merujuk kepada tahap umur kanak-kanak itu. Peringkat perabahasa atau menangis ini merupakan frasa yang telah berlaku sejak lahir lagi di mana kanak-kanak akan memberi isyarat melalui tangisan mereka. Tangisan ini merupakan permulaan pada pemberian bahasa kerana bayi tidak boleh bercakap, disuruh untuk menyampaikan hasrat atau mesej kepada orang sekeliling maka mereka akan menangis. Peringkat fonologi yang mana ia adalah bermula sejak individu lahir lagi kerana ia merupakan proses penghasilan bunyi dan proses penghasilan bunyi ini sangat penting kerana ia menjadi titik tolak untuk melihat keberkesanan alat artikulasi pada kanak-kanak tersebut. Ibu bapa yang hendak mengajar kanak-kanak kosakata seperti perkataan bola, makan, tidur, kereta, bomba dan seumpamanya memerlukan pengulangan banyak kali sehinggalah leksika berkenaan berada dalam lobus pemikiran mereka. Peringkat pemudahan fonologi di mana ia melibatkan proses untuk kanak-kanak menggabungkan morfem sedia ada menjadi leksika yang bermakna. Proses ini juga melibatkan pemahaman dan daya ingatan mereka pada leksika yang sedia ada dalam minda mereka dan kemudian menambahkan leksika yang baharu. Mereka hanya sering menggabungkan morfem bebas untuk betul-betul, misalnya morfem kata kerja bye yang digandakan menjadi bye-bye iaitu ucapan selamat tinggal. Peringkat pemulihan sintaksis di mana mereka mula belajar untuk menyusun leksika bermakna tersebut menjadi ayat. Proses penghasilan ayat ini merupakan proses yang kompleks kerana ianya bukan sahaja berkaitan dengan penyusunan ayat semata-mata, malah ianya melibatkan proses penyampaian makna atau mesej kepada pihak lawan seperti ucapan look, I see plain. Penghasilan ajaran juga menunjukkan mereka cenderung menghasilkan ayat yang menggunakan 3 leksika sahaja iaitu subjek, kata kerja dan objek. Proses pemulihan bahasa ini memerlukan pelbagai aspek untuk menyempurnakan proses pemulihan bahasa tersebut. Sokongan daripada orang sekeliling khususnya ibu bapa sangat penting kerana pemulihan bahasa ini juga melibatkan perkembangan otak individu khususnya bagi kanak-kanak yang terlibat. Okey, saya akan meneruskan dengan pembentangan UTS yang kedua. UTS yang kedua pula berkaitan dengan menghuraikan faktor yang menyumbang kepada penghasilan frasa dalam kalangan kanak-kanak dui bahasa berdasarkan teori kognitif. Antara faktor yang menjadi pemicu utama yang menyumbang kepada perkara ini adalah faktor kekeluargaan dan ianya sangat berkait rapat dengan hubungan antara kanak-kanak dan ahli keluarga yang membolehkan aspek kemahiran membaca ataupun menutur keajaran sejak awal mereka mula bercakap. Kanak-kanak akan cenderung untuk betul mengikut apa yang diujarkan oleh orang tua mereka sama ada mengujarkannya dalam satu bahasa ataupun dua bahasa. Sebagai contohnya, ujaran I did pada video 1 di minit 1:56 saat yang diperlihatkan dan penggunaan frasa itu ialah frasa kerja yang telah digunakan dalam ujaran ini dan ianya boleh dikatakan bahawa kanak-kanak kenaan menunjukkan kefahaman yang mendalam dalam penyampaian serta penyertaan dalam aspek komunikasi antara satu sama lain. Faktor yang seterusnya ialah faktor konsep kendiri yang menjadi penyumbang kepada objektif ini dan perkara ini sudah menjadi perkara yang normal jika kanak-kanak mampu menguasai dua bahasa dengan lebih cepat melalui pembacaan dan pemahaman mereka sendiri. Data yang ditulis seperti my favorite YouTuber is share the love in like Spiderman pada minit 1:16 saat dan everything I speak Malay and English pada minit 2:45 saat ini membuktikan bahawa kanak-kanak mampu mempelajarinya secara kendiri melalui pembacaan dan penghayatan melalui bantuan ibu bapa dan orang sekeliling. Kanak-kanak mampu menggunakan maklumat yang diterima dan diproses serta diinterpretasikan dengan baik melalui daya ingatan yang kuat dalam satu ujaran ataupun semasa berkomunikasi. Faktor yang seterusnya adalah faktor lokasi sekolah. Faktor sekolah ini juga berperanan dalam menyumbang kepada penghasilan penggunaan frasa ataupun frasa kerja berdasarkan teori kognitif kerana ianya dipenuhi dengan tahap kemahiran mereka dalam membaca dan pemahaman kanak-kanak tersebut secara tidak langsung untuk menuturkan bahasa sama ada dalam memfokuskan satu bahasa ataupun dua bahasa. Faktor yang terakhir adalah faktor persekitaran sosial yang merujuk kepada gaya hidup dan amalan sosial ahli keluarga kanak-kanak tersebut yang memenuhi gaya pertuturan mereka dan gaya ahli hidup keluarga mereka memainkan peranan penting dalam perjalanan tertutup jarang sama ada dua bahasa ataupun sebaliknya.
Data yang tulis seperti So, Its Solar System, It Jupiter, The Bigger Planet pada minit ke-44 saat dan What This Mummy pada minit 1.19 saat. Penggunaan kosakata, kasa kerja dan penyampaian ujaran yang tepat mengikut linguistik dapat dikatakan bahawa kanak-kanak ini mempunyai daya ingatan yang baik dan kognitif yang baik untuk mempercayai melalui orang sekeliling, sama ada ibu bapa dan orang yang dia kenal dengan baik sekali, yang akan memperlihatkan hal ini dalam komunikasi sesama mereka, adik keluarga dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bahagian yang terakhir dalam pembentangan projek ini adalah kesimpulan. Berdasarkan projek yang telah kami jalankan iaitu penghasilan frasa dalam kalangan kanak-kanak penutur dua bahasa yang berumur 1 hingga 7 tahun, kami mendapati bahawa perkembangan dan pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini adalah sangat penting. Bagi kanak-kanak yang merupakan penutur dua bahasa, mereka sangat bertuah kerana dapat menguasai lebih daripada satu bahasa pada usia seawal 1 tahun. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, dapat dirumuskan bahawa penghasilan frasa dalam kalangan kanak-kanak dua bahasa berumur 1 hingga 7 tahun adalah melalui proses yang mengandungi beberapa peringkat dan aspek tertentu. Antara peringkat tersebut adalah peringkat prabahasa atau menangis, peringkat fonologi, aspek anggota dan ekspresi wajah dan sebagainya. Seterusnya, berdasarkan kepada objektif kedua pula, analisis berdasarkan teori kognitif menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penghasilan frasa dalam kalangan kanak-kanak penutur dua bahasa tersebut. Antara faktor tersebut adalah faktor kekeluargaan, faktor persekitaran, faktor sosial, faktor lokasi sekolah dan faktor konsep kendiri. Oleh itu, secara keseluruhannya, berdasarkan kajian yang telah kami jalankan ini, diharapkan kajian ini dapat membantu pengkaji yang akan datang untuk dijadikan sebagai rujukan mengenai kajian perkembangan dan pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak dua bahasa ini. Seterusnya, kajian ini juga diharapkan menjadi panduan kepada ibu bapa dan guru untuk menggalakkan kanak-kanak untuk menguasai lebih daripada satu bahasa. Sekian itu saja pembentangan projek kami. Sekian, terima kasih.